Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah talbiyah yang disebut-sebut, yang diulang-ulang oleh jamaah kita yang sedang menunaikan ibadah haji, yang merupakan sebagai suatu kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita seperti biasa bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas, Bandar Utama, dan insya-Allah tajuk perbincangan kita ialah talbiyah, iaitu ucapan ya Allah, aku datang menyahut panggilanmu. Inilah kata-kata yang sangat indah yang disebut-sebut, diulang-ulang oleh para jemaah kita, menggambarkan bagaimana mereka sentiasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sebenarnya melaksanakan ibadah haji adalah nawaitunya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnalah ibadah haji dan umrah itu lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana terlalunya istimewa tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini bersama dengan dua panelis kita yang tidak asing lagi, yang paling hampir dengan saya yang berbahagia, Ustaz Zahazan Muhammad, iaitu pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan di sebelah Ustaz Zahazan, tokoh muda kita, ulama muda kita yang berbahagia, Ustaz Badri Syalahuddin, iaitu penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Dan insya-Allah dua panelis kita akan membincangkan tajuk ini yang sungguh menarik. Apatah lagi kita berada di malam Hari Raya Aidil Adha, satu lagi Eid ataupun perayaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita sentiasa mencari mardhatillah. Dan seperti biasa dalam rancangan halaqah, kita akan melihat dahulu ayat yang kita fokuskan pada malam ini supaya menjadi intipati daripada perbincangan kita pada malam ini, talbiyah. Untuk itu sama-sama kita hayati ayat yang telah disediakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Dan serulah umat manusia untuk haji. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Surah Al-Hajj ayat 27 yang menjadi asas kepada perbincangan kita pada malam ini. Bagi menghuraikan terlebih dahulu apakah maksud ataupun intisari daripada ayat 27 ini, saya mohon kepada panelis kita yang pertama, Ustaz Zahazan Muhammad, untuk memberi satu gambaran awal, gambaran umum kepada tafsiran surah Al-Hajj ayat 27. Untuk itu saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Syukri, Ustaz Badri Syah dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan semua berada dalam suasana baik pada malam hari raya yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya yang begitu hebat. Allah mengingatkan kita, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, dapat manfaat yang banyak daripada hari raya ini dan mengingati Allah pada hari-hari yang ditetapkan itu. Mudah-mudahan dengan sebab itu mereka bersyukur dan makanlah daripada haiwan korban itu, dan jangan lupa kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, malam raya ini kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sedang dihuraikan yang telah dibacakan sebentar tadi, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Maksudnya, berilah
serulah manusia supaya mereka datang kepada menunaikan ibadah haji itu, nescaya engkau akan melihat mereka datang dengan berjalan kaki dan dengan menaiki unta yang kurus dari tempat-tempat yang jauh. Para ulama mufassirin, contohnya Imam Ibn Katsir, Imam Al-Baghawi, Imam An-Nasafi, ketika menghuraikan ayat ini ada beberapa perkara penting. Yang pertama, ayat ini turun pada zaman Nabi SAW, tetapi ia berkaitan dengan peristiwa yang berlaku sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iaitulah turunnya ayat ini atau perintah ini kepada Nabi Ibrahim. Dan ada kaitan dengan ayat sebelumnya kalau kita lihat, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruka'is sujud. Ada kaitan dengan sebelumnya. Kalau kita melihat tafsir Al-Baghawi sebagai contoh Ustaz, bahawa bawa'na maknanya watta'na. Watta'nanya maknanya haddadna, kami telah tetapkan. Ada dua pandangan yang dikemukakan. Yang pertama, bila Nabi Ibrahim ini datang, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa siri rihlah ke Mekah Al-Mukarramah itu. Yang pertama, meninggalkan anak dengan isteri. Yang kedua, datang untuk melihat anak ini dan datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sembelihan. Yang ketiga, datang untuk melihat menantu adakah sesuai atau tidak. Yang keempat, melihat menantu, bila menantu itu benar-benar sesuai, baru Nabi Ibrahim balik semula. Maknanya kali kelima baru datang perintah Allah untuk wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ayat 127 surah Al-Baqarah. Jadi dalam perintah ini, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bila Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa Ibrahim, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya, anna yablughu sauti ya Rabb, wahai Tuhan, bagaimanakah suara aku yang nafas pendek, yang suara ini lemah, boleh menjangkau kepada manusia seluruh pelosok alam. Lalu datang perintah Allah menerusi kata-kata Jibril, alaika al-adhan wa 'ala Allahi al-balagh. Hendaklah engkau menyampaikan seruan itu, an-nida itu, tetapi yang akan menyampaikannya iaitu seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat tafsiran ini, bila Nabi Ibrahim mula menyeru menaiki Jabal Qubais, Bukit Qubais yang berhampiran dengan Kaabah itu, Nabi Ibrahim pun menyeru manusia. Dan suara Nabi Ibrahim itu tidak sampai kepada bukit-bukit, bukau, kayu-kayu, batu dan sebagainya, melainkan ia turut mengembangkan suara tersebut sampai ke dalam ruh-ruh, ke dalam manusia yang berada dalam tulang-tulang sulbi bapa-bapa mereka. Dan menurut satu pandangan dari Ibn Abbas, dan perkara ini juga disebut oleh Imam Al-Baghawi dan tafsirnya, bila suara itu sampai kepada manusia yang berada dalam ruh ini, yang pertama sekali menyahutnya iaitu penduduk dari Yaman. Dari penduduk Yaman ini dikatakan dalam kitab kita tafsir, contohnya Al-Iz bin Abi Salam pun menyatakan perkara yang sama, Al-Baghawi, Ibn Katsir mengatakan bahawa penduduk Yaman lah orang yang pertama menyahut seruan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang menarik Ustaz, bila kita lihat penggunaan yang digunakan di sini, rijalan wa ala kulli dhamir. Rijalan jalan kaki, wa ala kulli dhamir, atas unta-unta yang kurus. Maknanya tempat yang dalam. Kalau kita nak istilahkan, kalau jauh orang boleh jalan, tapi kalau dalam orang nak keluar susah. Dari sudut bahasa yang digunakan, cantiknya bahasa yang Allah gunakan itu. Jadi kata Imam An-Nasafi, para penonton sekalian, satu hari ketika sedang tawaf keliling Kaabah ini, tiba-tiba bersua dengan seorang tua. Orang tua ni berkata, wahai anak, kamu datang dari arah mana? Saya datang, wahai pakcik, 2 atau 3 bulan perjalanan. Pakcik ni kata, idzan anta min jarillah. Kalau begitu kamu ini antara jiran-jiran Allah. Pakcik, macam mana 3 bulan perjalanan? Pakcik kata dekat. Dia kata, wahai anak, pakcik berjalan 5 tahun perjalanan. Datang waktu muda, sekarang sudah ada uban di kepala. Dan pakcik ni mengungkapkan satu bait yang cukup menarik Ustaz. Zur man syi'ta wa in syattat bika diyaru wa hala min dunika hujubun wa astaru la yamna'annaka bu'dun an ziyaratihi innal muhibba liman yahwa zawaru. InsyaAllah kita akan huraikan ayat ini sebentar lagi. Baik, satu yang sangat indah yang disebut oleh Ustaz Zazan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul, kepada Nabi untuk menyampaikan seruan, maka di situ ada sautan. Maka sautan itulah yang disebut sebagai labbaika. Jadi saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Badishah. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak juga ungkapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang perkataan labbaika ataupun tentang talbiyah itu. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wa riqqa. Maksudnya, saya menyahut panggilanmu ya Allah, satu ibadah haji yang merupakan sebagai satu hak, sebagai suatu ketundukan dan sebagai suatu tanda perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat talbiyah ini sesuatu yang signifikan dalam ibadah haji. Jadi mohon penjelasan Ustaz Badi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad Syukri, rakan bicara wara Ustaz Zahazan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Talbiyah ini dalam istilah lain kita panggil sebagai slogan haji. Musim haji dia akan jadi slogan. Secara umumnya dari sudut fikih diucapkan semasa ihram. Selepas daripada ihram disunatkan memperbanyakkan untuk kita membaca ucapan talbiyah ini labbaik Allah sehingga akhir ayat itu. Dan kita juga baca selepas daripada kita selesai niat ihram di miqat, dan baca dengan suara yang nyaring bagi orang lelaki. Dan elok juga kata ulama dibaca beramai-ramai sepanjang dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Ketika mana kita nak sama ada nak buat tawaf umrah ataupun nak buat tawaf qudum ataupun ketika menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Dan cara untuk talbiyah itu mudah saja. Selepas niat ihram, bacalah talbiyah 3 kali, kemudian kita selawat, kemudian kita doa pendek, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah, seperti yang sering kita baca. Kemudian teruskan talbiyah itu sampailah ke destinasi yang kita tuju. Tapi kita bincang dari sudut signifikan, seperti yang Ustaz Ahmad Syukri telah terangkan tadi bahawa, dan Ustaz Zahazan telah terangkan, tatkala Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk menyerukan supaya seluruh manusia menunaikan haji ke Baitullah, maka di atas kekurangan beliau maka Allah Ta'ala bantu. Dan ada setengah ahli hikmah mengatakan bahawa seruan Nabi Ibrahim itu dijawab oleh semua makhluk, semua manusia yang berada di alam arwah. Dan dikatakan bahawa siapa yang menyahut panggilan itu, insya-Allah orang itu pergi haji. Kalau orang itu sahut sekali saja pergi haji. Kalau sahut 2 kali pergi haji. Kalau yang tak merasa langsung tu tak pernah sahut. Kalau orang kerja tabung haji 5-6 kali lah disahut, agaknya tu banyak kali pergi. Jadi itu dikatakan oleh ahli-ahli hikmah. Tapi ada satu perkara yang lain yang juga menarik untuk kita bincangkan malam ini. Kalimat labbaik Allahumma labbaik itu selain dia signifikan dengan persoalan haji, ia juga adalah salah satu daripada ucapan yang digemari oleh Nabi SAW. Sebagaimana di dalam kitab Lubabun Nuqul ada satu hadis daripada Urwah, daripada Aisyah, meriwayatkan tentang bagaimana makana ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah SAW. Tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya berbanding dengan Nabi kita. Ma da'ahu ahadun min ashabihi wala li ahli baitihi illa qala labbaikah. Dia apabila orang panggil nama dia tidak akan sahut panggilan itu melainkan dengan ucapan labbaik. Kemudian disambung lagi, falizalika anzalallahu wa innaka la'ala khuluqin azim. Justru itulah Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang memuji akhlak Nabi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat bagus. Antaranya kata ulama ialah perangai Nabi atau akhlak Nabi. Kalau orang panggil dia, tak kira siapa, kalau panggil Muhammad, dia akan sahut dengan jawapan labbaik. Orang ya Rasulullah, labbaik. Itu perangai daripada kecil sampailah baginda wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan labbaik Allah ini, seruan labbaik Allah adalah satu seruan yang bukan main-main. Ia bukan sekadar boleh didendang-dendangkan begitu saja. Ia adalah satu panggilan yang mempunyai makna yang mendalam. Dalam satu hadis dinyatakan seluruh makhluk Allah menyahut dan menjawab kembali panggilan yang kita laungkan itu. Dalam satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslim yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al ardu min hahuna wa hahuna. Hadis Tirmizi dan Ibn Majah. Maknanya tidak adalah satu ucapan talbiyah dia ucapkan oleh kita, melainkan ianya akan berterusan dijawab oleh segala pokok, batu, bumi, tanah. Dan dalam hadis tersebut disebutkan bahawa laungan tersebut akan berterusan sehinggalah mencapai penghujung bumi. Bayangkanlah tuan-tuan, daripada permukaan bumi sampai ke bawah yang jaraknya 2,740 km sampai seruan itu ke bawah. Memiliki aura yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, apa yang boleh kita ambil daripada talbiyah ini ialah ia adalah satu ucapan yang mempelengkapkan kepada ibadat haji itu sendiri. Dalam satu hadis Nabi menyebut melengkapkan haji itu harum-haruman, tidak berhias, apabila memperbanyakkan labbaik Allah dan menyembelih korban. Maka ini secara umum signifikan ucapan talbiyah yang kita ungkapkan itu. Allahu a'lam. Terima kasih pada yang berbagai Ustaz Badli yang memberi huraian kepada kita tentang talbiyah. Walaupun talbiyah ini bukan kita kata rukun haji dan sebagainya, tetapi sesuatu yang disebut sebagai menandakan bahawa hamba Allah Subhanahu wa taala ini sudah menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai penonton pada malam ini, adakah kita sudah menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Teruskan bicara dalam
rancangan halaqah pada malam ini. Berterima kasih kepada saudara terus bersama kami dalam rancangan halaqah pada malam ini. Mungkin penonton pada malam ini agak istimewa, berada di kampung masing-masing bersama kaum keluarga, bersama ibu dan ayah untuk menyambut hari Lebaran besok, Hari Raya Aidil Adha. Tetapi dalam kesempatan ini, ketika kita berkumpul dan keluarga kita di kampung, kita bersama-sama dalam rancangan halaqah untuk memahami semangat daripada ibadah haji ataupun tajuk yang lebih tepat pada malam ini, talbiyah. Dan kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Zahzan. Kalau dalam ibadah haji ini yang dikatakan sebagai rukun yang terpenting ialah wukuf di Arafah. Dan kalau di Mekah ataupun di bumi yang cukup berkat itu, guru agama akan sentiasa mengajar jaga kesihatan, nanti nak wukuf dan sebagainya, jaga kesihatan baik-baik. Jadi di situ nak menggambarkan bahawa ibadah wukuf ni adalah satu ibadah yang suatu rukun yang sangat penting untuk menentukan sah ataupun tidaknya ibadah haji, sehingga kan disebut al-hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Jadi selain daripada pemahaman kita itu adalah rukun haji, apa sebenarnya yang boleh kita fahami dari sudut hikmah lah. Kita bukan sekadar nak melihat ibadah haji ni daripada sudut kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi barangkali hikmah yang boleh kita fahami daripada perkumpulan begitu ramai manusia, pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, pelbagai budaya berada dalam satu kawasan lapang untuk sama-sama mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon huraian Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Syukri, Ustaz Badli dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Apa yang disebut oleh Ustaz Syukri tadi benar sekali. Al-Hajju Arafah dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi dan juga lain-lain. Haji merupakan Arafah. Dan kalau kita lihat sebenarnya Allah SWT turut berfirman menyatakan tentang Arafah ni dalam satu firman-Nya menerusi surah Al-Baqarah. Iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Sadaqallahul azim. Apabila kamu keluar daripada Arafah ini, keluar daripada Arafah menuju kepada Masy'aril Haram, maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya, sedangkan kamu sebelum itu merupakan golongan yang sesat. Yang kedua, hadis yang disebut oleh Ustaz Syukri tadi. Dan saya nak merujuk kepada satu buku yang baik para penonton dimuliakan Allah sekalian, satu buku antara yang paling baik ditulis pada hari ini oleh Syekhuna Dr. Abdul Basit, namanya Makkah Al-Mukarramah, menceritakan bahawa perkataan Arafah yang digunakan dalam Al-Quran ini dan juga dalam hadis, kenapa satu digunakan dalam sirah jamak, satu digunakan dalam sirah mufrad. Satu Arafat, satu Arafah. Kalau kita lihat dalam kitab yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang mentafsir Al-Quran, namanya Mufradat Al-Fazil Quran Al-Karim, dia mengatakan Arafat merujuk pada tempat. Tapi kalau Arafah, Al-Hajju Arafah, maknanya merujuk kepada waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki jemaah haji berada di sana. Artinya kalau miss satu waktu, walaupun sedetik cuma tak dapat datang, maka batallah haji. Haji tak dapat apa-apa. Balik tak boleh panggil nama haji, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya melihat kepada Arafah ni ada 4 kelebihan yang disenaraikan oleh bagi Ustaz Dr. Al-Wasit dalam buku ni. Yang pertama menceritakan tentang kelebihan hari Arafah ni, keampunan dosa. Kerana itu dalam hadis riwayat Muslim, ma min yaumin akthar min ayyu'tiqallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-Nya dari neraka berbanding dengan hari Arafah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang lain dijelaskan, summa yubahi bihimul malaika wa yaqul ma arada haula. Dalam hadis yang lain menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan datang, summa la yadnu minhum, Allah akan mendekati hamba-hambanya dan bertanya kepada manusia, bertanya kepada malaikat pencatat kiraman katibin, apa benda yang mereka lakukan di bawah itu, apa yang mereka hendak. Yang kedua, yang ketiga, Nabi SAW sabda juga dalam hadis sahih riwayat Muslim, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Dalam hadis sahih ini Nabi SAW menjelaskan orang yang puasa pada hari Arafah diampunkan dosa untuknya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Walaupun mazhab Syafi'i, kita lihat dalam kitab Al-Majmu' Ustaz sebagai contohnya, orang yang menunaikan ibadah haji tidak digalakkan berpuasa. Kerana dalam penumpuan itu takut-takut ada terganggu dari sudut konsentrasi dan sebagainya. Tapi yang lebih menarik daripada ini para penonton sekalian, saya nak bacakan satu statement Nabi SAW dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Izinkan saya masa sikit Ustaz ya. Iaitu Hajjatul Wada', satu haji yang cukup bersejarah, haji yang pertama dan terakhir yang Nabi lakukan untuk mengajak umat Islam menyedari tanggungjawab mereka. Jadi secara ringkasnya kalau kita lihat, kata-kata yang cukup hebat mengubah
paradigma kebanyakan manusia yang hadir pada waktu itu. Wahai sekalian manusia, sila dengar apa yang akan kukatakan. Aku tidak tahu adakah aku akan dapat bersama kamu lagi selepas ini ataupun tidak. Kata-kata yang cukup menyayat hati. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu, diri kamu diharamkan sebagaimana diharamkan hari ini. Sesiapa yang memegang amanah, maka hendaklah dia mengembalikan amanah kepada yang Tuhan empunya. Ingatlah segala amalan jahiliah berada di bawah tapak kakiku, iaitu dihapuskan. Wahai manusia, takutilah Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang berkaitan dengan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah daripada Allah, dan mereka telah dihalalkan kepada kamu dengan kalimah Allah. Wajib ke atas mereka untuk menjaga kehormatan kamu dan menjaga diri dia melakukan perbuatan yang buruk. Jika mereka lakukannya, maka kamu berhak untuk menghukum mereka, tetapi bukanlah dengan pukulan yang mencederakan. Lihat, 1400 tahun yang lalu Nabi SAW mengajar umat Islam di Arafah ini supaya mengenang jasa orang lain. Arafah itu kalau kita lihat daripada 3 maksud. Yang pertama, tempat berkenalan semula Nabi Adam dengan Hawa. Yang kedua, tempat Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meletakkan tempat-tempat yang ditetapkan dalam ibadah haji. Dan yang ketiga, supaya manusia saling kenal mengenali antara satu sama lain. Dan saya kira Ustaz Badli ada huraian yang lebih lanjut dalam perkara yang demikian. Baik, terima kasih Ustaz Zahzan. Saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Badli. Saya lihat dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila zuwari baiti qad ja'uni sya'san ghabaran min kulli fajin amik." Rawahul Hakim wa Ahmad. Di mana dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tengoklah kepada penziarah-penziarah rumahku, Kaabahku. Mereka ini datang daripada jauh dalam keadaan berdebu, dalam keadaan lusuh, datang daripada cuk rantau yang pelbagai. Jadi kalau berdasarkan hadis kursi ini menggambarkan kepada kita keistimewaan yang disebut sebagai rumah Allah, Kaabah, dan ada kaitan dalam ibadah haji dengan tawafnya, ataupun dalam ibadah haji ketika sebelum menunaikan ibadah haji, orang kita ataupun jemaah kita sentiasa melakukan ibadah tawaf. Barangkali sesuatu yang boleh Ustaz kongsikan kepada kita tentang rahsia Kaabah yang merupakan sebagai suatu nikmat yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu lagi. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, Kaabah ataupun kita sebut sebagai kiblat, ada yang kita kenal juga dengan Baitullah, Baitul Atiq, Baitullahil Haram dan pelbagai lagi, adalah tempat fokus simbol kesatuan umat Islam. Ibadat salat, ibadat haji antara ibadat yang sangat diinspirasikan kepada menghadap dan menghala ke arah Kaabah. Kalau timbul pertanyaan, kenapa Kaabah? Kenapa kita tidak boleh menghala ke arah yang lain? Maka tidak ada jawapan yang terbaik, melainkan kita disuruh menghadap Kaabah kerana diperintahkan oleh Allah sebegitu. Sebagaimana Allah berpesan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dalam surah Al-Baqarah menyuruh kita, hadapkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram. Kemudian daripada petunjuk Nabi SAW, "Idza qumta ila salati fasbighil wudu'a thumma istaqbil qiblah." Hadis muttafaqun alaih. Kalau kamu ingin mendirikan salat, ambil wudu dan kemudian menghadaplah kepada kiblat. Kiblat yang apa? Dalam satu hadis yang lain daripada Bukhari dan Muslim, innahu sallallahu alaihi wasallam raka'a raka'ataini qibala al-Ka'bati wa qala hadhihi al-qiblah. Nabi pernah dilihat 2 rakaat salat menghadap ke arah Kaabah, dan Nabi menyebut inilah kiblat kita. Maka bila ada petunjuk sunnah dan ada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita terima hari ini. Kemudian daripada sudut yang lain, apa signifikannya pula dan juga apa inspirasi yang boleh diambil daripada Kaabah ini, hingga haji itu juga fokusnya di situ. Ya, pada malam ini mungkin kita tidak dapat menerangkan tentang kemuliaan, kehebatan sejarah Kaabah dan pelbagai lagi. Cuma yang kalau dapat kita lihat ialah kenapa kita buat di Mekah, kenapa fokusnya di Kaabah dalam soal haji ini. Yang pertama, sebab bila kita melakukan manasik haji itu, kita banyak mengenang, flashback kembali kepada perjuangan Nabi Ibrahim AS. Dan Kaabah itu sendiri adalah hasil usaha baginda, dan Mekah itu sendiri adalah gelanggang baginda beserta para Nabi yang lain. Lalu konsentrasi itu lebih fokus berbanding kalau kita melakukan haji itu di Kuantan, di Kuala Lumpur dan pelbagai lagi. Fokus itu lebih kerana dia real suasananya di situ. Yang kedua, di sana juga, iaitu di Makkah, adalah
tanah tumpah darah Nabi SAW. Maka dia ada kesan psikologi. Tatkala kita melakukan manasik haji itu, berada di satu bumi yang pernah melahirkan Nabi, dia ada satu perasaan kekayaan batin yang tersendiri. Yang ketiga, di Mekah juga, di situ tempat munculnya Islam yang akhirnya tersebar sehinggalah ke kampung kita hari ini. Bermula dari sana dan kita ingin melihat dari puncanya itu. Kemudian daripada sudut yang lain, yang keempat, kita bertumpu juga ke sana, ke Kaabah itu sendiri, kerana Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah, yang dirakamkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya di kalangan anak cucunya nanti akan datang ke sini beramai-ramai untuk beribadat di Masjidil Haram, Baitikal Haram ini. Kemudian yang kelima, kita beribadah di sana, melakukan ibadat haji ini, salah satu sebabnya ialah kerana kalau ditakdirkan haji ini boleh buat tempat lain, sudah pasti akan berlaku sedikit kesesakan. Dalam satu hadis Nabi menyebut, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak akan berlaku dua agama dalam jazirah Arab ini. Bayangkan kalau kita disuruh haji di London. Di London ada penganut Kristian yang ramai, jadi akan zahmah, sesak. Suasana itu akan jam, mengganggu orang lain. Kalau kita disuruh haji itu di India, akan ganggu penganut Hindu yang lain. Kalau haji itu di Thailand, mungkin mengganggu penganut Buddha yang lain. Lalu memang rahsia untuk kenapa dilakukan segala ibadah yang merupakan kemuncak rukun Islam itu di Mekah, fokusnya di Kaabah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada rahsia sendiri menjadi hikmah kepada kita. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Badi. Itulah di antara hikmah yang cuba dirungkai oleh yang berbahagia Ustaz Badi. Bila kita sebut tentang hikmah ni, sesuatu yang kadang-kadang kita boleh sebut, ada lagi perkara-perkara yang tidak mampu kita tafsirkan, yang kita gunakan akal kita ataupun pemikiran kita semata-mata kerana ianya merupakan sebagai suatu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita akan berehat. Harapan kami, harapan ahli panel semua, agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama temu. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak kepada saudara penunjang terus bersama kami dalam rancangan halaqah. Kita membicarakan tajuk talbiyah sesuai dengan ibadah haji yang sedang disempurnakan oleh jemaah haji kita, dan juga ada kaitannya dengan ibadah korban yang akan kita lakukan esok hari sebagai tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sambung perbincangan kita pada malam ini. Saya nak berpindah kepada yang berbahagia Ustaz Zahzan untuk kita melihat Allah Ta'ala fardukan itu bukan selain daripada ketaatan ta'abud itu, barangkali di sana ada matlamat tertentu yang hendak dicapai daripada ibadah tersebut. Barangkali sesuatu yang boleh Ustaz rungkaikan sedikit tentang ibadah haji itu sendiri. Silakan. Masya Allah, saya syukri. Kita menyampaikan kursus Ustaz kepada jemaah haji nak pergi 16 minggu. Jadi, tapi kita terpaksa meringkaskan benda yang sedemikian. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama-sama. Dan saya nak kembali kepada kisah yang saya kemukakan tadi Ustaz sebelum saya pergi pada matlamat. Kalau tak sempurna pun Ustaz Bad boleh sambung. Kalau kita lihat kisah yang dikemukakan oleh Imam Nasafi tadi, cukup perlu kita hayati sebenarnya. Zur ma syi'ta wa in syattat bikat diyaru wa hala min dunika hujubun wa astaru la yamna'annaka bu'dun an ziyaratihi innal muhibba liman yahwa zawaru. Ziarahlah siapa yang kamu cinta itu berkali-kali, walaupun terdapat banyak barrier, penghalang dan sebagainya dalam perjalanan. Janganlah kamu terhalang disebabkan perjalanan yang jauh itu, kerana orang yang cinta pada seorang pasti dia akan menziarahinya berkali-kali. Jadi akhirnya Imam Nasafi ketika mendengar kata-kata yang dikemukakan ini, insaflah dalam dirinya. Perjalanan 3 bulan nak banding dengan orang tua ni 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Al-Azkar, Ustaz Syukri dan juga Ustaz Bad dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Imam Nawawi mengesyorkan kita untuk mengamalkan satu doa bila kita sempurna. Maknanya selepas kita sempurna melaksanakan tawaf yang terakhir dalam rukun yang telah ditetapkan itu. Iaitulah doa ini diamalkan oleh Imam Syafi'i, disebut juga dalam kitab Al-Um. Iaitu doanya, Alhamdulillahillazi qadha anna manasikana, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa izzan waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menyempurnakan ibadah ini, maka tambahlah imanku, tambahkanlah dekatnya aku dengan Kau, ya Allah, tambahlah keyakinanku kepadamu, dan ampunkan dosaku, dosa sekalian ibu bapaku, ibu-ibuku, nenek moyang dan sebagainya, sampai semua orang Islam yang ada bersama-sama. Itu sebab kalau kita lihat kata-kata Hasan Basri yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dan kitabnya Mukhtasar Sirahil Mu'min,
bahawa di sana ada lebih daripada 10 tempat yang para hujaj dan juga muktamirun melakukan doa di situ, garanti mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di Kaabah itu sendiri, yang kedua di Hajar Aswad, yang ketiga di Multazam, yang keempat di Pancuran, yang kelima Hijr Ismail, yang keenam Makam Ibrahim, yang ketujuh selepas minum air Zam-Zam, yang ke-8 di Bukit Safa, yang ke-9 Bukit Marwah, yang ke-10 di Mina, yang ke-11 di Arafah, dan yang ke-12 disebutkan di mana-mana tempat itu sendiri. Jadi sebenarnya kita melaksanakan ibadah haji ini, para penonton dimuliakan Allah sekalian, tidak lain tidak bukan supaya kita capai satu objektif yang diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, piawaian yang diri seorang muslim ini, man hajja falam yarfuth walam yafsuq ada kayaumi waladatuhu ummu. Siapa yang menunaikan ibadah haji, dia tidak melakukan, maknanya hubungan suami isteri, dan tidak melakukan buatan-buatan fasik. Di sana nanti kita teruja, para penonton sekalian. Di Mina kadang-kadang dengan sebab biskut kering kita boleh bergaduh, boleh putus silaturahim. Dengan sebab mi segera kadang-kadang boleh memasang muka kerana kita terlambat sampai, transport yang terputus dan sebagainya. Jadi ujian yang hebat. Kenapa? Tidak lain tidak bukan supaya kita pulang sebagai hamba Allah yang bersih, sebagaimana seorang baru dilahirkan dari rahim ibunya bersih dari barang dosa. Di samping itu untuk menambahkan keimanan pada Allah SWT, dan kita belajar banyak perkara yang kita dapat lihat di situ, betapa susahnya perjuangan Nabi SAW. Salat dekat dengan Kaabah itu, datang seorang yang nama Uqbah bin Abi Mu'id mencurahkan atas jasad Nabi yang mulia curahan daripada bangkai binatang unta yang telah disembelih itu. Ustaz boleh tambahan sedikit daripada apa yang disebut oleh Ustaz Zazan tadi? Ya, kalau kita lihat banyak haji ni dari sudut manfaat-manfaat yang lainnya adalah kita ini penampilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sangat hina sebenarnya dari sudut penampilan kita. Masa ihram, semasa kita wukuf, semasa kita tawaf, cara penampilan kita itu memang umpama seorang hamba yang nak mengharapkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghinakan diri kita. Dalam suasana lain saya kira susah dengan pakaian kebesaran yang kita ada, susah untuk kita lakukan sedemikian. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat orang yang pergi buat haji ini, perjalanan itu umpama perjalanan meniti alam barzakh, alam akhirat. Cara berpakaiannya daripada rumah, tinggal kampung, tinggal kelapa sawit, tinggal getah apa semua, tinggal semua. Tinggal. Kemudian orang datang ziarah nak salam dengan kita. Gitulah kalau kita dah mati nanti, terhujur kaku orang datang. Kemudian berangkat perjalanan itu, bagi orang yang duit perbelanjaan cukup pergi buat haji, alhamdulillah dia steady lah. Tapi kalau duit cukup-cukup tambang saja tak berapa selesa. Sama macam kita mati nanti. Kalau ada bekalan cukup, selesa lah berjumpa Allah. Tapi kalau tak cukup bekalan ni, tak makan cekap. Kemudian bila sampai di sana, di lapangan terbang ada pemeriksaan. Itulah agaknya suasana di malaikat munkar nakir. Bukan mengata immigration tu munkar nakir, tak, suasananya begitu. Customnya, pasportnya. Kemudian kita melihat Kaabah itu, keagungan. Barangkali itulah perasaan kita melihat kekuasaan Allah nanti. Berlari-lari kita di Safa Marwah, umpama mencari syafaat di kiamat nanti. Kemudian tatkala melihat Arafah itu sendiri umpama padang mahsyar. Begitu juga manfaat yang lain, kata ulama, perjalanan haji itu sendiri adalah perjalanan manifestasi cinta kita kepada kekasih awal dan akhir. Allah Ta'ala kekasih kita yang paling betul. Kita tinggalkan kekasih kita di dunia, anak, isteri, saudara mara, tinggal semua perjalanan menuju kepada Allah. Sampai di sana menempuh ranjau perjalanan, kita berkeliling Kaabah umpama mencari sesuatu. Kemudian kita berlari Safa Marwah, mengucuk mesra Hajar Aswad, memeluk erat, menggapai Multazam, bergantunganlah kita. Dan kemuncaknya kita melakukan korban yang sebenarnya simbol kita mengorbankan diri kita sendiri. Indahnya suasana perjalanan haji itu menyebabkan ulama mengungkapkan kata-kata bahawa perjalanan haji adalah perjalanan manifestasi cinta kita yang hakiki antara kita dengan Tuhan kita. Dan yang seterusnya, manfaat yang keempat, haji itu sendiri adalah perjalanan untuk kita nak menunjukkan kebencian kita kepada maksiat, syaitan dan juga iblis. Sebab itu kita ada melontar di Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta, Jamrah Sughra, kita lontar. Tapi kadang-kadang Ustaz Syukri kita sedih. Ada orang masa di sana dia lontar memang hebat. Bila nak lontar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah rajman li syayatin. Oh, dia punya semangat balik. Tak cukup batu, kasut dia ambil, baling pula kasut. Habis kasut, payung pun dia balik. Semangat. Tapi balik ke Malaysia molek pakai seluar pendek kulu kilir. Tak berapa kena. Seolah-olah manifestasi itu tidak ada. Sebab itu perjalanan nak buat
haji ini adalah perjalanan kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam ayat yang kita bincangkan malam ini, wa azzin fin nas bil hajj, surah Al-Hajj ayat 27, Allah Taala sambung pada ayat yang ke-28, liyashhadu manafi'a lahum. Kita akan melihat manfaatnya pada kita hasil daripada perjalanan haji itu. Sebab itulah manfaat itu untuk diri kita sendiri dan seterusnya kita terjemahkan kepada kehidupan sejagat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jazak kepada yang berbahagia Ustaz Bad. InsyaAllah saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan sambung perbincangan kita sebentar nanti. Kita beri sedikit masa untuk dua panelis kita berehat. Harapan kami semua agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama dalam rancangan Halaqah. InsyaAllah kita jumpa sebentar saja nanti. Dalam rancangan Halaqah, tajuk perbincangan kita adalah talbiyah. Dan sebenarnya kita sudah berada, saudara, di penghujung pertemuan kita dalam rancangan Halaqah pada malam ini yang disiarkan secara langsung dari Studio C Seri Pentas, Bandar Utama. Dan di hujung ini saya memberi sedikit ruang kepada dua panelis kita. Saya mulakan dengan yang berbahagia Ustaz Zahzan untuk membuat kupasan terakhir ataupun intisari daripada perbincangan kita pada malam ini. Kesan kepada jemaah haji yang berada di Tanah Suci. Ya. Saya pandangan di hujung ni saya nak bagi sedikit motivasi kepada para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya pergi haji ni seperti yang disebut oleh yang bahagia Ustaz Badli tadi, bahawa kepentingan di alam ruh yang kita pun tidak pasti kita berada sama ada berapa kali kita jawab dan sebagainya. Tetapi yang penting para penonton sekalian, kita usahakanlah untuk pergi haji ni. Kerana dalam satu hadis, walaupun hadis ini dhaif, dipegang oleh kebanyakan para ulama fuqaha, man malaka zadan wa rahilatan tablughu ila baitillahil haram falam yahuj fala alaihi illa an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang memiliki keuangan, kesempurnaan kehidupan itu, wang ringgit dan sebagainya, tapi tidak berniat pun daftar dengan tabung haji pun tidak, Ustaz. Buka akaun lain, daftar lain, para penonton sekalian, bahawa orang demikian dia akan mati sama dia sebagai seorang Yahudi ataupun Nasrani. Dan seorang yang saleh bawa satu pengalaman yang menarik untuk para penonton sekalian. Dia bekerja hanya sebagai seorang tukang sapu di sebuah dewan bandaraya. Tetapi kerana berkat kesungguhan dia, iltizam dia datang ke kursus haji selalu, walaupun dia tak tahu bila dia dapat pergi. Tapi takdir Allah, bila ditanya, Ustaz ni bila saudara akan pergi? 10 tahun lagi. 2001 dia tak dapat pergi, 2003 dia dapat pergi. Ini adalah berkat daripada iltizam, komitmen seseorang itu. Dan para penonton sekalian, banyaklah mengamalkan doa, mudah-mudahan Allah bantu kita. Contohnya doa yang Nabi pernah ajar kepada Sayyidina Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa pendek, lepas sembahyang amalkan. Ya Allah, mudahkan aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu dan memperelokkan amalanku kepadamu. Kenapa? Kerana ibadah haji ini diumpamakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi macam kita nak jumpa dengan raja. Kita akan lalu pintu pertama, entrance. Jumpa pintu ketiga, pintu keempat, pintu kelima, duduk dulu, Ustaz tak? Tunggu dulu. Sampai waiting list, datang kita punya kebenaran untuk masuk, barulah kita masuk. Maknanya bertemu dengan Allah ini perlu kepada semua rukun Islam itu disempurnakan. Jangan nanti dalam kapal terbang kita kena sembahyang menghormati waktu, kita pun tak reti macam mana nak menghormati waktu sembahyang dalam kapal terbang. Ini satu masalah. Jadi para penonton sekalian, pada malam raya ni saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Maaf saya batin sekali lagi kalau ada undangan yang tak dapat dipenuhi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Terima kasih Ustaz Zahzan. Ustaz Badli, silakan. Ya, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, ada satu hadis mendirikan satu amaran kepada kita. Kalau orang yang pergi Mekah tapi sumbernya tidak baik, maka seruan labbaik Allah kita itu akan dijawab oleh malaikat. Bunyinya la labbaika wala sa'daika zadaka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ma zuwira ghairi mabrurin. Maksudnya kurang lebih tidak ada jawapan sambutan kepada kamu, tidak ada kegembiraan untuk kamu, bekalanmu haram, pendapatanmu haram, maka hajimu tertolak. Maka ingatlah bahawa ucapan labbaik Allahumma labbaik yang kita ucapkan itu, kalau tak kena cara akan ada jawapan menolak kita punya ucapan. Sebab itu orang saleh zaman dulu, seorang waliullah di Makkah misalnya, dikatakan bahawa tatkala dia mengucap beliau sering mendengar satu ucapan la labbaik, tidak ada seruan bagimu. Kemudian ada lagi Abu Abdullah Jalla rahmatullah alaih menceritakan ada seorang pemuda menangis teresak-esak tatkala memakai ihram. Katanya setiap kali dia memakai ihram, la labbaik, kata dia, jangan, takut sangat dia berlaku pada dia. Begitu Ali Zainal Abidin Rahih, dia mengatakan bahawa, orang mengatakan bahawa dia merasa sangat gemetar, dia begitu pucat setiap kali memakai ihram. Bila dipakai ihram, beliau hampir tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata labbaik. Begitu takut dengan ucapan begitu, beliau menangis kerana takut Allah akan jawab la labbaik.
bahkan setiap kali diucap, beliau akan terjatuh daripada unta. Begitu besarnya makna di sebalik labbaik Allah itu. Bandingkan dengan kita, daripada Tanah Aim nak masuk Mekah, Masya Allah, dalam van ramai-ramai, senyum-senyum, main mesej dan sebagainya lagi. Begitu orang-orang saleh zaman dulu. Sebab itu kita kena ambil satu kesimpulan bahawa labbaik Allah bukan ucapan yang main-main, tapi ucapan yang sangat berat. Sahutan kita kepada seruan yang pernah diberikan oleh Nabi Ibrahim AS. Di sepatan ini juga kita ucapkan salam Aidil Adha. Kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf zahiran batin, wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zazan, dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Badi yang merungkai beberapa perkara aspek tentang talbiyah, tentang bagaimana kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pengajaran ataupun ringkasan daripada pertemuan kita pada malam ini ialah labbaika ataupun talbiyah ini adalah sebagai sahutan kita kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentulah dalam ibadat haji, tetapi sebenarnya sambutan kita ataupun sahutan kita itu bukan sekadar dalam ibadah haji. Sembahyang, adakah kita menyahut panggilan untuk kita solat, untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan panggilan zakat? Adakah kita telah menunaikan zakat? Begitu juga tentang suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita mengambil mudah setiap apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keduanya, haji adalah perjalanan spiritual yang payah kita nak cerita pada orang lain. Mungkin kita boleh beritahu, boleh beri gambaran Mekah begini, Madinah begini, tetapi untuk kita ceritakan macam mana perasaannya tidak mampu kita ungkapkan kerana ia merupakan pengalaman spiritual. Dan yang ketiganya, insya-Allah kalau Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk menunaikan ibadat haji, inilah satu detik yang sangat baik untuk kita melakukan perubahan dalam hidup kita. Dan yang keempatnya, seperti yang disebut oleh panelis kita tadi, haji adalah sebagai satu isyarat kematian kepada kita. Perjalanan haji ini untuk menggambarkan bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun? Kamu nak ke mana? Akhirnya jawapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita dan kepada rakan-rakan kita yang belum ada kesempatan untuk menunaikan haji, walaupun ruangnya banyak, duitnya banyak, kita mohon hidayah, asbab hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya membuka hati, pintu hati kita untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, di hujung pertemuan kita pada malam ini, saya mewakili warga Halaqah mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia yang taat, yang sentiasa merindui Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, insya-Allah kita bersiaran minggu hadapan. Tajuk kita ialah Histeria. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada minggu hadapan, dan sentiasalah bersama kami setiap hari Ahad jam 9 malam untuk sama-sama kita saling memberi nasihat antara satu sama lain sebagai satu wasilah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.